Okey, hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. So, hari ni kita nak belajar apa? Saya ingin menerangkan tentang had deria manusia. Okey, untuk pengetahuan awak semua, kita masih dalam topik rangsangan dan gerak balas. So, manusia pun ada had deria. Walaupun kita dikurniakan dengan mata, telinga, lidah, hidung dan juga kulit, tetapi setiap diri kita mempunyai hadnya tersendiri. Okey, kita bukannya boleh dengar semua benda, tak boleh nampak semua benda. Okey, ada had deria. Okey, so gaya hidup yang tidak sihat ataupun kerjaya berisiko tinggi boleh menjejaskan kepekaan organ deria kita. Okey, contohnya macam penggunaan gerudi oleh kontraktor. Okey, gerudi yang kuat tu untuk gerudi kuat, okey, oleh kontraktor boleh merosakkan pendengaran kita. Ataupun kalau awak mendengar lagu yang terlalu kuat menggunakan headphone, okey, ia juga boleh merosakkan pendengaran kita. Selain daripada itu, pendedahan kepada cahaya biru bertenaga tinggi yang datang daripada mana? Daripada smartphone kita, telefon kita. Okey, ia juga boleh merosakkan retina kita. Okey. Dan selain daripada itu, proses penuaan juga. Okey, semakin kita berusia, semakin kita tua, okey, organ-organ kita akan kurang peka. Okey, itu kita panggil proses penuaan. Jadi proses penuaan ni dia mengurangkan kepekaan organ deria kita. So, pertama sekali kita tengok had deria penglihatan. Kita ada ilusi optik dan juga titik buta. Apa itu ilusi optik? Okey, contohnya macam gambar, dia bagi awak gambar. Okey, dia tu sebenarnya garisan itu adalah lurus, tapi awak nampak garisan itu adalah bengkok. Okey, macam mana berlakunya ilusi optik ini? Okey, ia berlaku apabila otak tidak dapat membuat tafsiran yang tepat melalui maklumat yang diberikan ataupun imej yang diberikan. Okey, so kita lihat benda yang berbeza daripada situasi yang sebenar. Selain daripada itu, silap mata, okey, silap mata pun dia menggunakan ilusi optik kita. Sebab tu awak nampak macam wow, magic, sebenarnya dia trik sahaja, dia menggunakan ilusi optik. Mata awak yang tersilap nampak. Sebab tu kita panggil silap mata, bukan magic. Okey, kita panggil silap mata. Mata awak yang tersilap. Saya kena tengok jam, takut terlebih membebel pula. Okey, so seterusnya kita ada titik buta. Okey, titik buta ni apa? Macam saya terangkan sebelum ini, dekat mata kita ada titik buta. So, apabila cahaya, okey, dia pergi, segala cahaya yang pergi, segala imej yang terbentuk pada titik buta, kita tak akan dapat lihat. Okey, so sebab apa? Sebab titik buta ni tiada reseptor cahaya. So, awak tak boleh nampak lah apa-apa imej yang berada pada titik buta, awak tak nampak. Macam tu juga macam kereta. Kereta pun ada titik buta, betul? So, titik buta ni awak tak boleh nampak. Contohlah, awak tengah drive kereta, korang tak lesen. Okey, mak ayah awak drive kereta. Okey, so kalau titik buta ni, contoh awak nak masuk kiri, so awak akan toleh kiri juga untuk tengok belakang. Sebab titik buta ni kita tak boleh nampak. Itu yang banyak kemalangan motor kena lenyek lori. Sebab apa? Lori titik buta dia lebih besar. Okey, semakin besar sesuatu objek, semakin banyak titik butanya. So, kita besar macam ni je lah, cuma kita masih ada titik buta. Contohnya kat tepi ni, belakang ni kita tak nampak. Kita nampak bahagian depan saja dan benda yang kita fokuskan. Okey, so titik buta maksudnya kita tak boleh nampak lah. Dan manusia juga ada titik buta. Sebab tu dekat kereta kita ada side mirror, cermin pandang belakang. Sebab kita ada titik buta. Bolehkah kita tengok belakang serentak dengan tengok depan? Tak boleh. Sebab tu ada cermin pandang belakang dekat depan kita, supaya kita boleh toleh sikit. Oh, belakang ada kereta. Kalau awak nak kena toleh ke belakang, lepas tu tak toleh depan, alamatnya tak selamat lah. Sebab tu itulah kegunaan side mirror. So, yang ada motor jangan buka side mirror. Walaupun side mirror awak tu nampak macam
dua sesungut, tak cantik, tak apa. Itu untuk keselamatan awak. Okay. So, make sure motor kena ada side mirror. Walaupun senang awak nak toleh kiri kanan, awak tak tahu apa dekat depan, awak tak tahu apa dekat belakang. So, mana boleh tengok depan belakang serentak, kiri kanan serentak. Kenalah ada side mirror. Boleh toleh-toleh je. Okay. Itu pesanan ringkas daripada saya. Okay. Dah cukup membebel. Kemudian kita ada kecacatan visual. Okay. Visual merujuk kepada mata. Okay. Visual kita merujuk kepada image. Kecacatan visual. Kita ada kat sini rabun jauh, rabun dekat, astigmatisma dan presbyopia. Saya akan terangkan satu persatu. Okey. So kita tengok rabun jauh dahulu. Okey, rabun jauh ni adalah apabila kita tak boleh melihat objek yang jauh. Itu yang kita panggil objek jauh. Okey, objek jauh pula itu yang kita panggil rabun jauh. Maksudnya kita tak boleh melihat objek yang jauh. Tu yang dekat sekolah awak buat apa tu? Test mata, betul tak? Yang ada huruf I tu, sengit-sengit turun bawah, kiri kanan. Itulah untuk test rabun awak. Okey. So kalau betul semua maksudnya okey lah, awak tak rabun lah, cerah lah. Okey, so rabun jauh adalah apabila awak tak boleh melihat objek yang jauh. Sebab apa awak tak boleh melihat objek yang jauh? Okey, dia boleh disebabkan oleh kanta mata awak terlalu tebal ataupun bola mata awak terlalu panjang. Okey, disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal ataupun bola mata terlalu panjang. Jadi apa yang jadi? Okey, kalau awak ada rabun jauh, apa yang jadi? Okey, jadi image yang terbentuk, okey, image yang terbentuk adalah di hadapan retina. Okey, ini adalah image yang terbentuk akan berada di hadapan retina. So, image yang awak nampak itu adalah menjadi tak jelas ataupun kabur lah. Okey. Sebab tu kita panggil rabun jauh. Cahaya tu nak lalu, nak pergi dekat retina awak sangat jauh. Sebab tu kita panggil rabun jauh. Okey, tak boleh melihat objek yang jauh. Itu adalah rabun jauh. Jadi, macam mana kita nak membetulkan rabun jauh? Kita menggunakan kanta cekung. Itulah cara nak membetulkan rabun jauh, menggunakan kanta cekung. Cekung maksudnya macam mana muka cengkung? Macam tu. Bentuk dia cekung lah. Cekung ke dalam. Saya lukislah. Ini adalah kanta cekung. Okay, dia akan mencapahkan cahaya sebelum masuk ke kanta mata. Okay, dia akan mencapahkan cahaya supaya image yang terbentuk berada di retina. Okey, kemudian kita ada rabun dekat. Rabun dekat ni biasanya untuk orang-orang yang dah tua. Okey, dia akan kena rabun dekat. Okey, rabun dekat ni adalah apabila kita tak boleh melihat objek yang dekat dengan jelas. Kenapa ini boleh berlaku? Okey, dia boleh terjadi disebabkan oleh kanta mata terlalu nipis ataupun bola mata terlalu pendek. So, apa jadi kalau kanta mata terlalu nipis, bola mata terlalu pendek? Okey, image yang terbentuk akan berada di belakang retina. Okey, image yang terbentuk akan berada di belakang retina. Okey, so macam mana nak membetulkan rabun dekat? Awak menggunakan kanta cembung. Okey, kanta cembung ni dia membantu menumpukan cahaya. Okey, supaya dia image yang terbentuk adalah pada retina. Dia membantu menumpukan cahaya. Okey, faham? Senang je kan? Okey, kemudian saya akan menerangkan tentang astigmatisma. Okey, apa itu astigmatisma? Pelik-pelik sikit tapi tak apa. Okey, astigmatisma ni berlaku apabila kornea awak melengkung. Kornea melengkung. Okey, ataupun kanta mata tidak sekata. Okey, ataupun disebabkan oleh kanta mata tidak sekata. Okey, disebabkan dua ini, sama ada kornea melengkung ataupun
kanta mata tidak sekata. Okey, jadi apa yang berlaku? Cahaya daripada objek akan terpisah dan tak akan terfokus pada satu titik sahaja. Okey, dia akan pergi ke berlainan tempat di dalam retina. So apa jadi? Image yang jadi adalah tidak tajam, kabur dan tidak jelas. So cara nak membetulkan astigmatisme ni adalah dengan menggunakan kanta silinder ataupun pembedahan. Dua ini saja. Kanta silinder ataupun pembedahan. Apa itu kanta silinder? Okey, kanta silinder adalah kanta yang dibuat khas yang mengikut kornea awak ataupun kanta mata awak yang tidak sekata itu. Dia dibuat khas untuk awak saja. Okey. So, dan kemudian kita ada presbyopia. Apa itu presbyopia? Dia adalah kanta mata menjadi keras. Okey. Kanta mata menjadi keras. Okey. Presbyopia ni adalah apabila kanta mata awak menjadi keras dan kurang kenyal. So apa jadi kalau kanta mata awak menjadi keras dan kurang kenyal? Okey, jadi biasanya ini berlaku disebabkan oleh proses penuaan. Biasanya orang-orang tua kena presbyopia. So apa jadi? Otot pada jasad cilium tadi tu kehilangan upaya untuk mengecut ataupun mengendur. Okey. Dan selalunya terjadi pada warga emas. Okey. So kat sini awak tak boleh tengok objek dekat dan jauh. Okey. Dan objek dekat dan jauh tak boleh fokus pada retina. Sebab apa? Sebab awak punya kanta mata dah keras. So dia tak boleh nak kecilkan ke, nak tebalkan ke kanta mata awak. Disebabkan oleh dah kurang kenyal. So dia keras macam tu je lah. Okay, tak boleh berubah dah. Okay, jadi biasanya cara nak membetulkan presbyopia, kita menggunakan kanta dwi cengkung. Okay, maksudnya ada untuk rabun jauh, ada untuk rabun dekat. Kedua-duanya. Kalau perasan biasanya orang tua, okay, cermin mata dia ada kat bawah tu kecil je, macam berlainan sikit. Okay, yang tu sebenarnya adalah untuk rabun dekat. So kalau dia nak membaca, dia guna yang belah bawah tu lah. Nak tengok benda jauh, dia guna yang belah atas itu. Okay, jadi dia menggunakan kanta dwi fokus. Okay, seterusnya kita ada kecacatan pendengaran. Okay, so kecacatan pendengaran. Okey, kita ada separuh pekak dan pekak sepenuhnya. Okey, separuh pekak tu dia macam dengar tapi dia dengar tak berapa dengar. Kalau pekak sepenuhnya dia memang tak boleh dengar langsung. Itu kita panggil pekak sepenuhnya, tak boleh dengar langsung. Jadi, so kecacatan pendengaran ni biasanya disebabkan oleh pertama tulang osikel yang bercantum bersama. Okey, tulang osikel ni untuk pengetahuan awak, dia adalah satu tulang yang kena mengetuk satu sama lain untuk menguatkan lagi getaran. Tetapi kalau dia melekat, dia tak boleh menguatkan lagi getaran tersebut. Sebab tu awak jadi kurang dengar. Jadi biasanya pertama sekali separuh pekak ataupun pekak sepenuhnya adalah daripada tulang osikel yang bercantum antara satu sama lain. Biasanya disebabkan oleh jangkitan penyakit, disebabkan infection, bernanah ke, dan sebagainya. Ataupun proses penuaan yang menyebabkan gegendang telinga awak kurang kenyal. Macam gegendang telinga ni dia berfungsi macam gendang, ataupun kompang. Kalau kompang, kulit kompang itu kalau tak tegang, awak ketuk, bunyi dia tak sedap, dik. Bunyi dia buruk, tak sedap lah. So dia kena tegang dahulu, kita panggil kenyal lah. Bila kita ketuk, baru dia bergetar dengan bagus. Dia kena tegang. Ataupun contoh lain macam drum. Kalau main drum, siapa yang pernah main drum? Alah, drum-drum yang biasa tu pun boleh. Kalau permukaan dia, plastik atas drum itu tak tegang,
kita cakap drum itu rosak. Kenapa? Sebab dia kurang kenyal. Awak ketuk pun dia tak bergetar dan bunyinya jadi lain. Macam itulah juga gegendang telinga kita. Kemudian pendedahan kepada bunyi yang kuat pada jangka waktu yang sangat lama boleh merosakkan reseptor dalam koklea. So make sure jangan dengar muzik dengan kuat sampai orang lain pun boleh dengar. Dia macam awak pakai headphone tapi orang ingat awak buka speaker. Jangan buat macam tu sebab dia boleh merosakkan reseptor dalam koklea awak tu yang boleh menjadi pekak. So macam mana kita nak membetulkan separuh pekak ataupun kecacatan pendengaran ni? Separuh pekak ataupun pekak sepenuhnya adalah dengan menggunakan pembedahan ataupun pembedahan ataupun alat bantuan pendengaran. Okey. So alat bantuan pendengaran ni dia membantu menguatkan bunyi dan membantu seseorang mendengar dengan lebih baik. Contohnya macam ausikal yang rosak tu, okay, dia bolehlah dengar lagi sebab separuh pekak. Kalau macam pekak sepenuhnya biasanya kena buat pembedahan. Okey. So make sure hindarkan, elakkan daripada mendengar muzik yang sangat kuat. Okey. Sebab kita nak guna telinga lama. Jadi kenalah jaga telinga betul. Kemudian selain ini, okey. So kita dah ada had-had pendengaran. Bila dah ada had-had pendengaran, manusia yang bijak ni, dia ada akal ni, dia membuat inovasi untuk meningkatkan lagi keupayaan deria kita. Okey, manusia yang bijak ni dia membuat inovasi untuk meningkatkan lagi keupayaan deria kita. Okey. So contohnya had penglihatan dan pendengaran boleh diatasi melalui inovasi dan teknologi yang meningkatkan keupayaan deria. Okey. Dan membetulkan kecacatan ini, deria inovasi dan juga dan untuk membetulkan kecacatan deria, okey, inovasi dan teknologi juga membantu manusia dalam pelbagai bidang. Okey, contoh dekat sini, okey, untuk melihat objek seni ataupun benda yang sangat kecil ataupun sangat halus, okey, manusia telah mencipta mikroskop. So awak bolehlah tengok mikroorganisma. Okey, lepas tu ada mikroskop elektron untuk tengok virus. Sebab virus ni sangat-sangat kecil, awak memerlukan mikroskop elektron. Okey. Kemudian tak boleh melihat objek yang sangat jauh. Walaupun awak ada mata yang sangat baik, awak takkan boleh melihat objek yang sangat jauh. Jadi manusia mencipta binocular, teleskop. Okey. Kemudian tak boleh menerusi objek yang legap. Tak boleh melihat menerusi objek yang legap. Manusia telah mencipta mesin sinar X ataupun kita panggil X-ray machine. Okey. Dan ultrabunyi. Ultrabunyi ni biasanya untuk orang-orang yang pregnant. Okey, dia melakukan ultrabunyi ataupun kita panggil nama lainnya ultrasound. Okey. Dan tak boleh melihat sekeliling penjuru. Okey, sekeliling sudut. Kita ada periskop. Biasa periskop ni adalah untuk kapal selam. Okey, dalam kapal selam ada periskop. Okey, yang bentuk dia macam tu, macam zat tu, kita panggil periskop. Okey, dan untuk kalau tak boleh mendengar bunyi yang terlalu kecil ataupun nyaring, biasanya untuk doktor kita ada stetoskop. Okey, dia boleh mendengar bunyi degupan jantung kita. Okey. Lepas tu kita ada juga pembesar suara supaya suara kita dapat dibesarkan, dilontarkan dengan lebih besar. Okey, walaupun awak boleh menjerit dengan kuat, tapi tak semestinya dalam satu dewan 50 orang boleh dengar suara awak. Jadi kita ada, manusia telah mencipta pembesar suara ataupun megafon. Okey. So itu sahaja daripada saya, Miss Ash. Okey, di eTution. Jangan lupa ikuti video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn on notification macam biasa. Jangan lupa follow IG eTution. So itu sahaja daripada saya, Miss Ash.
Semoga kita berjumpa lagi. Saya harap awak faham semua yang saya ajar dekat sini. Okey? Sebab apa? Sebab saya nak kita pandai sama-sama. Kalau orang tengok video ni, jangan lupa guna hashtag kita pandai sama-sama. Okey, jangan lupa follow e-tuition, turn on notification. Sebarkan video ini kalau awak rasa video ini sangat membantu awak. Sebarkan juga dekat kawan awak. Sebab apa? Sebab hashtag kita pandai sama-sama. Okey. So itu saja daripada saya, Miss Ash. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.